ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu di awal pagi Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga pada awal-awal pagi ini kita dapatlah sama-sama niatkan i'tikaf, dan jangan sesekali tuan-tuan kita berada dalam i'tikaf ini, dalam rumah Allah ini, untuk kita bicarakan tentang hal duniawi, apatah lagi kita berada dalam majlis ilmu yang memerlukan kepada penumpuan sami'na wa ata'na, untuk mendengar dan mentaati, kerana untuk menghormati kepada ilmu yang bakal disampaikan dan sedang diguna pakai pada waktu sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, moga-moga i'tikaf kita ini akan menjadi satu tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita ambil kesempatan baru lepas habis bersahur, kemudian berada pula dalam majlis ilmu di awal pagi, menghadap dengan Allah Ta'ala pada pagi subuhnya. Kemudiannya kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah dalam kita punya doa qunut yang kita bacakan tadi. Minta hidayah daripada Allah, minta Allah Ta'ala bagi taufik kat kita. Maka saya duduk dengar bunyi apa? Tuan-tuan, kita guna pakailah waktu ini untuk kita sama-sama, tuan-tuan, kita cuba untuk mentaati kepada apa yang telah pun disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Pagi ini kita nak tengok, tuan-tuan, bab tentang bahaya menangguh ketaatan. Kita nak sambung balik kita punya kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Al-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam kitab ni ada menyatakan tentang bahaya menangguh ketaatan. Apa bahaya, tuan-tuan? Apa yang bahayanya kita menangguh ketaatan kepada Allah? Apa dia punya risiko dia? Kita nak tengok, tuan, hari ni apa risiko dia. Kita mungkin nampak tak apa, benda yang boleh menangguh ni besok kita akan tangguh. Benda boleh postpone, kita postpone lah. Tapi ada benda yang tak boleh postpone. Ada benda yang tak boleh tuan nak menangguh dah. Jika buat terus. Jika nak minta ampun terus. Jika nak buat kebaikan terus. Tuan-tuan, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi daran amin amin ya rabbal alamin. Hendaklah kamu sentiasa menyegerakan amal taat, dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain, kerana dalam menangguh-nangguh amal taat itu ada mengandungi bahaya.
Setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Manusia akan sentiasa ada bahaya, ada risiko yang kita tanggung pada waktu bila-bila masa pun. Kita ada, tuan-tuan, yang kita menanggung risiko yang sangat besar. Apa risiko dia? Nabi SAW adalah insan yang telah pun Allah Ta'ala kurniakan dekat baginda sesuatu yang kini, dulu dan yang akan datang. Maka Nabi telah pun menyusun apakah jenis risiko yang bakal ditanggung oleh seseorang itu jika dia menangguh akan ketaatan. Kerana saya dan tuan-tuan tak ada jaminan, tak ada jaminan siapa-siapa pun yang kita akan sentiasa boleh melakukan ketaatan itu. Tak ada. Kita tak ada jaminan yang kita sentiasa boleh duduk elok, boleh duduk okey. Tak ada jaminan. Apakah risiko yang Nabi habang kat kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hadis ni tuan-tuan mungkin dah pernah dengar banyak kali ya. Tapi sama ada taat ataupun tak, wallahu a'lam. Sama ada beringat ataupun tidak, wallahu a'lam. Sebagai peringatan bersama, hadis Nabi ini tuan-tuan diulang beberapa oleh ulama, mana-mana kitab pun akan diulang pada hadis ini, supaya manusia akan jadi manusia yang faham tentang risiko yang bakal ditanggung. Apakah risiko itu? Satu, ightanim khamsan qabla khamsin. Beringatlah kamu, berebutlah kamu peluang. Berebutlah kamu peluang 5 sebelum datangnya 5. Yang pertamanya, syababaka qabla haramik. Nabi kata risiko pertama yang bakal ditanggung oleh seseorang itu apabila dia telah pun decide untuk menyegerakan ketaatan, dia selamat. Kalau dia masih lagi menangguh, tak apa, nanti. Nombor 1 dia punya risiko adalah syababaka, muda kamu, qabla haramik, sebelum datangnya waktu tua kamu. Muda kamu, waktu muda, selesaikan dan jadikanlah ia satu benda yang boleh menyebabkan melekat sebagai satu amalan. Jadikan pada waktu muda, jadikan dia amalan, maka dia akan membawa kepada sampai waktu tua. Kerana waktu tua dia akan jadi orang yang lemah. Ini fitrah. Ada orang tuan-tuan dia kata, saya tua tapi saya okey Ustaz, saya sihat, tak ada apa-apa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tetap memberikan sesuatu kekurangan walaupun sihat lagu mana. Pada dia pergi cek hospital, ambil darah, dia okey semua, tapi akan ada benda yang kurang pada dia. Dulu mungkin tangan boleh angkat sampai ke belakang, sekarang tangan boleh angkat dekat ni ya. Dulu mungkin jalan boleh laju, sekarang jalan pun tuan-tuan tak boleh laju lah. Dulu cakap nak ni suara deras lagu ni, mungkin saya kan ni tuan-tuan boleh cakap lah suara deras. Bila waktu kita dah berusia, suara deras ni pun tak boleh lah. Nak bercakap pun mungkin bersembok lah. Gigi pun tak apa nak ada ni. Sebab apa tuan-tuan? Ini janji Allah, syababaka qabla haramik, muda kamu segerakan ketaatan qabla haramik, sebelum datangnya hari tua kamu. Tuan-tuan, orang pergi buat umrah dengan haji, beza tak orang tua-tua dengan orang muda buat haji? Beza. Saya pergi haji, balik mai saya terus kempen supaya orang muda-muda pergi awal-awal. Pasal bila tengok depan mata tuan-tuan, kita kena bantu orang tua-tua yang pergi. Mereka dapat selesaikan, tapi dari segi kepuasan untuk melaksanakan ibadah akan jadi kurang sikit. Pasal dia akan jadi ada benda dia tak boleh nak buat, ada benda dia boleh buat dengan sendiri. Kalau orang lain boleh tawaf 7 kali dengan jalan sendiri, dia dah tak boleh dah. Dia kena ambil upah orang tolak pakai kursi roda. Kalau orang lain boleh sa'i dengan sendiri, dia mungkin kena sa'i dengan orang tolak ataupun dia pakai kursi roda untuk ditolak oleh orang lain. Dari segi kepuasan dan kat dia tak apa, janji habis sudahlah. Dia main tahap dia akan fikir janji habis lah, janji sudah, jadi selesai sudahlah.
Orang lain kalau pi ke pada waktu wukuf, depa boleh duduk, boleh buat ibadah, boleh sembahyang dengan sempurna. Bila mai waktu dia tua, dia ada kekurangan tertentu, dia akan jadi orang yang terpaksa lah akur dengan tahap kesihatan dia, tahap dia punya ketuaan dia tu, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata apa? Kamu beringatlah supaya muda kamu sebelum datangnya tua. Risiko pertama, ketaatan kena disegerakan. Kalau kita dah masuk usia lanjut, ketaatan yang ada depan mata, selesaikan awal-awal. Buat sekadar apa yang kita mampu buat. Buat sesegera mungkin. Tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni dari dulu saya puji sebab apa? Sebab adanya ashabul Quran dekat belakang tu. Saya rasa saya mengajak sini berpuluh tahun kot. Puluh tahun dah, tuan-tuan. Lebih dari 10 tahun duk mengajak kat sini. Itulah tempat, tuan-tuan, yang tak pernah berubah. Geng-geng mengaji Quran duduk situ, semua tuan-tuan pangkat ayah-ayah saya. Tu yang duduk belakang tu. Itulah ahli Quran dari dulu. Ni tuan-tuan, saksi masjid ni kan, saksi depan Allah Ta'ala nanti. Ni lah tempat mereka duduk dari dulu sampai lah ni. Saya tak tahu, tuan-tuan, kekuatan apa yang Allah bagi kat mereka untuk kekal istiqamah berpuluh-puluh tahun. Malu orang muda, malu orang muda, tuan-tuan. Kerana orang yang lebih berumur daripada kita boleh duduk kat situ belakang tiap hari Quran, tiap hari. Ni yang syafi'an li ashabi. Ya'ti al-Quran tu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan mai pada hari kiamat kalau memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu bukti belakang. Kita tanya kat mereka berapa peratus kali mereka khatam, saya tak tahu, tuan-tuan. 45 kali, 50 kali, 5 kali khatam. Masya Allah, tuan-tuan, 5 kali khatam besar, tuan-tuan tahu tak? Baca dengan cara tartil, teguk seorang-seorang, ada seorang kan duduk teguk habis. Allahu Akbar. Ni benda besar, tuan-tuan buat. Orang muda pergi join lah. Pergi join, ada peluang pergi join. Bab mengaji jangan malu, jangan ada perasaan malu, saya tak apa pandai baca, tak apa, duduk dulu. Mula-mula dengar, kemudian cuba, kemudian baca, kemudian akan lancar. Kalau tak bermula dengan dengar, tuan-tuan akan ruyup lagu tu ya. Cepat segerakan, kerana risiko untuk datangnya hari, hilangnya pendengaran, hilangnya pertuturan, hilangnya rasa pada lidah, hilangnya deria bau akan datang. Kerana bila masuk waktu usia tua, akan hilang beberapa perkara ini. Allah akan kurangkan. Tuan-tuan, yang keduanya Nabi kata apa? Wasihhataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum datangnya waktu kamu sakit. Sihat ni, tuan-tuan, jangan kata tua ataupun muda. Orang muda pun sakit, orang tua pun sakit, kanak-kanak pun sakit, baby pun sakit, ibu pun sakit, kakak pun sakit, adik pun sakit, semua orang sakit. Sakit itu satu perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia, supaya hamba dia dijentik untuk mengingati dia. Tanpa sakit, manusia akan jadi orang yang sentiasa alpa. Tanpa sakit, manusia akan lupa kepada Allah. Bilakah waktu paling kita serahkan kepada Allah? Serah bulat-bulat kepada Allah. Bila? Jangan duk ranjau lah. Bila kita serah bulat-bulat pada Allah? Waktu ketika mana doktor mengheret kita masuk ke bilik operation, doktor habaq, saya tak ada jaminan, 50-50. Waktu tu tahu saya serah kepada Allah, baru serah pada Allah. Sebelum tu, tuan-tuan, duk rasa sihat, duk rasa baik, duk rasa okey. Siapa kena dia tahu sakit itu apa rasanya. Apa rasa bila doktor habaq tentang sesuatu benda yang menyebabkan kita jadi duka cita, yang terpaksa menyerah bulat-bulat kepada Allah urusan ini tanpa ada siapa boleh tolong dah. Kerana doktor seorang pun dalam dunia ni
tak pernah ada jaminan saya boleh bagi sembuh, kerana penyakit yang menyembuh itu penyakit datang daripada Allah, ikhtiar oleh manusia, penyembuh adalah Allah. Allah itu Asy-Syafi, penyembuh. Tak ada manusia ada jaminan untuk beri kesembuhan. Kita boleh ikhtiar tuan-tuan, dengan ribuan jutaan ringgit kita buat keluar. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, anak dia kena Covid, waktu masa Covid dulu. Anak kena Covid tuan-tuan. Anak tu adalah anak tu laki tu seorang juga. Seorang tu ya anak dia. Dia toki besar kot. Dia orang hebat tuan-tuan. Orang kaya. Duit juta-juta. Kaya. Masa orang pergi minta dekat dia untuk dia, masa orang minta dekat dia derma, minta dia untuk beri sumbangan, orang minta sumbangan dekat dia, dia beri sekadar apa yang patut. Tapi dia jutawan tuan-tuan. Dia jutawan. Orang minta dekat dia duit banyak ni, dia bagi. Dia bagi sekadar dia bagi lah. Dia bagi, alhamdulillah. Minta dia bagi, bukan dia tak bagi, dia bagi. Dia buat benda baik tuan-tuan, dia buat banyak benda baik, banyak dia buat. Tiba-tiba Allah uji anak dia kena Covid. Anak dia sakit kena Covid tuan-tuan. Dia habang kat doktor, dia pergi cakap kat doktor tu, dia kata doktor, waktu doktor decide untuk letakkan anak dia dalam tahap ditidurkan. Doktor habang anak kamu, anak tuan akan ditidurkan. Dia pergi habang kat doktor, kalau tidur ni jadi lagu mana? Dia kata kalau tidur ni nak bagi dia mudah untuk dia, kami gunakan mesin untuk bagi dia bernafas, pakai ventilator untuk bagi dia bernafas. Tuan-tuan, waktu dia guna pakai tu, tiba-tiba doktor kata apa? Ventilator ni pun tak boleh pakai dah. Kena baringkan dia pula, kalih dia pula. Kalih pula. Bila kalih ni, doktor kata saya tak ada jaminan apa pun. Sebab apa yang jadi hari ni kita pun tak menjangka dengan keadaan dia ni. Tuan-tuan, apa kata dia ni? Dia kata dekat doktor, tolong saya Ustaz, habang kat saya, ada tak apa-apa jenis ubat yang harga dia walaupun sebiji berjuta ringgit sekalipun, walaupun saya terpaksa jual seluruh harta benda saya sekalipun, doktor tolong pergi beli ubat tu dan bagi anak saya baik. Doktor kata apa? Saya sendiri kalau ada ubat tu, saya mesti pergi beli. Sebab ubat tu tak ada. Tak ada ubat tu. Bila tak ada, saya terpaksa kata hari ni anak tuan kritikal. Tiba-tiba tuan-tuan, anak dia meninggal. Meninggal anak dia. Allah ambil anak dia tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Hari ni baru kita faham, bila orang sakit baru dia tahu rupanya duit juta pun tak guna. Insurans pibul lengkap tu, walaupun hari ni insurans had dia sejuta sekalipun, dia tidak akan mampu untuk mencari kesembuhan, kerana kesembuhan itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Tapi ikhtiar kena buat tak? Kena buat. Kena buat ikhtiar. Tak ikhtiar tapi nak minta bersembuh, tak boleh duduk kat rumah tak pergi berubat apa pun, nak tunggu dia baik dia sendiri, tak ada. Dia kena ikhtiar. Tuan-tuan, sebelum sakit segeralah melakukan ketaatan. Buat segera, jangan tunggu lagi. Yang ketiganya, wa faraghaka qabla syughlik. Lapang kamu waktu kamu kosong, waktu kamu lapang, kamu relax, tak ada apa nak buat kerja. Segerakan ketaatan qabla syughlik, sebelum kamu sibuk. Bila mai sibuk, hari ni manusia perkataan di hujung lidah dia apa? Saya sibuk. Saya sibuk. Tuan-tuan tengok cerita Tiga Abdul, kesibukan yang ditunjulkan dalam cerita tu apa? Mana sibuk dia? Ismet Ulam Raja. Ismet Ulam Raja waktu dia jawab telefon, sibuk orang. Ismet, kapai si Ismet duk riak lagu tu. Sibuk gila Ismet Ulam Raja. Last sekali pegang dada makan ubat.
Mai hujung orang sambut birthday, pegang-pegang ni Allah. Orang menyanyi kat dia lagi dia Allah. Sobat bateri tak ada. Tuan-tuan, itu tahapnya manusia punya kesibukan. Piramidi terjemahkan dalam bentuk satu cerita. Kesibukan itu penghujung dia apa? Kamu akan hilang segala-galanya. Tak pandai guna waktu lapang, kita akan hilang segala-galanya. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita sehari semalam 24 jam. Only 24 hours. Tapi Allah minta kat kita dalam tempoh 24 jam, Allah hanya minta kat kita, tuan-tuan, 2 minutes for every rakaat. Minta 2 rakaat, 2 minit untuk satu rakaat. Ke perasan ke tak perasan? Ada 5 waktu solat, Allah minta kat kita untuk menghadap dengan dia setiap hari 5 waktu saja. 5 waktu Allah bagi kita 24 jam. Satu waktu dia minta kat, dalam 5 waktu kalau kira-kira balik 2, 4, 4, 3, 4. Jangan tekan nombor ekor sudah. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Equal tu 17 rakaat. Dalam 17 rakaat, tuan-tuan, for every rakaat 2 minit. Kali 17 kali dengan 2, tuan-tuan akan dapat 34 minit. 2 minit ke ustaz satu rakaat? Ya. Sebab apa 2 minit? Fatihah, qul huwallahu ahad. Fatihah, inna a'tayna li ila fi quraish. Itulah kita. Tapi tak apa, tuan-tuan, baca. Itu ayat Quran, memang boleh baca. Dan itu pun jika diulang banyak kali sekalipun, kerana kita gemak baca ayat itu. Nabi kata apa? Bila seseorang mai mengadu kat Nabi, seorang sahabat mai mengadu, ya Rasulullah, kami di kampung kami ini ada satu tok imam. Tok imam kulhu dia panggil dia. Sebab tok imam ni waktu dia kalau dia digila jadi imam, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, memang semua qul huwallahu ahad sampai habis qul huwallahu ahad. Boleh ke? Nabi dia bertanya kat Nabi dengan harapan Nabi pergi panggil tu imam tu mai, tegur tu imam tu. Apa Nabi kata? Nabi kata kat tu imam ni, Nabi kata kat depan yang buat aduan ni, mai aku nak beritahu kat hangpa, sesungguhnya qul huwallah itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada tu imam ni kerana gemarnya membaca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, jangan pandang orang baca qul huwallahu ahad waktu sembahyang tu imam tak reti. Janganlah. Tu imam baca li ila fi quraish, tu imam ni parah sampai surah pendek-pendek baca. Tak apa, dia janji dia tu imam. Daripada kita apa tadi tu imam duk demam lagu tu. Kita komplain kuat. Tu imam duduk depan baca, kita pun kita komplain. Kalau dia salah tak apalah komplain. Dia salah tak apalah, pergi abang pelan-pelan. Jangan pergi raya tepi telinga dah. Jangan pergi raya tepi telinga dah. Tuan imam buat salah apa? Cakap elok-elok Tuan imam, tadi saya perasan, tuan-tuan, saya pernah buat satu kesalahan. Saya pernah baca tersalah dalam satu bacaan ketika saya jadi imam lepas sembahyang Jumaat. Tersilap dari segi harakat. Tersilap harakat. Bila lepas habis, tuan-tuan, saya tidak menekan kepada huruf sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Patut lagu tu. Saya tidak menekan walisayyarah. Saya baca sayyarah. Syadah tu dengar tapi tidak menekan pada syadah. Dan tahu siapa tegur saya? Lepas habis semayang, orang belakang bukannya apa yang kurang-kurang besar. Yang tegur saya budak umur 13 tahun baru masuk Mahat Tafiz. Tegur saya. Habis semayang dia pergi belakang, Ustaz, nak tanya kat Ustaz sikit boleh? Dia duduk tu. Apa dia? Tadi Ustaz dah baca surah Al-Ma'idah. Betul kan? Tak betul? Kalau saya salah, saya baca balik kat Ustaz boleh? Cara dia tu.
Dia baca balik, dia kata, ustaz, saya mengaji dekat Mahat Tafiz, ustaz saya kata pada sayyarah ini kena tekan, ada tekanan sikit sebab dari itu ada sabdu. Saya pun kata, ya ke? Tadi ustaz baca, saya tak apa dengar ustaz punya tekanan itu. Allahu Akbar. Tuan tahu tak cerita ni bila? Cerita ni 15 tahun lepas. Tetapi oleh kerana kawan ni tegur saya, ni hari ni tuan-tuan, saya boleh ingat lagi. Sebab apa? Kerana ditegur oleh orang yang menegur itu, saya tak buat salah dah. Bila mai pada ayat tu, saya teringat dekat dia. Sebab apa? Dia tegur saya tak buat salah dah. Tuan-tuan, pahala banyak mana kat adik ni? Pahala banyak mana kat adik ni, tuan-tuan? Kenapa saya perlu malu dengan kata dia? Tak ada hang budak lagi yang nak tegur aku ustaz tau. Dia juga aku tu lah. Tuan-tuan, jangan tengok siapa tegur. Jangan tengok hang pun tak betul, jangan jaga aku tu. Siapa pun menegur kita, mai habang apa-apa kat kita, tuan-tuan, ambil dengan sikap positif, terima baik-baik, balik buat pertimbangan, tambah baik pada apa yang kita kurang. Siapa-siapa pun, dalam pentadbiran pejabat kita ke, pentadbiran tempat kerja kita ke, dalam pentadbiran di dalam organisasi kita ke, tuan-tuan, orang main tegur kita, ambil positif, terima, buat penambahbaikan, cari solusi. Bukan yang tuan-tuan kita ambil kita dapat betul menegak benang yang basah. Tegak benang yang basah walaupun kita salah. Nak cover malu punya pasal, tak payah, tuan-tuan. Tapi yang menegur tu pun sama. Janganlah pergi riuh depan orang pun, janganlah. Cakap pelan-pelan, pergi bisik tiba telinga. Habang kat dia. Saya, tuan-tuan, adik tu lepas 15 tahun saya tak tahu dia kat mana. Saya harapkan adik ni dia jadi seseorang sekarang ini. Kalau masa tu dia 13 tahun, sekarang umur dah 28 tahun. Kalau 15 tahun lepas punya cerita. Kalau 28 tahun, tuan-tuan, maknanya apa? Sekarang ni dia mungkin dah kahwin, dia ada keluarga. Moga Allah rahmati adik ini, tuan-tuan. Kena teguran pada seseorang, orang tu boleh ingat sampai lah ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, wa faraqaka qabla syughlik, lapang kamu sebelum kamu sibuk. Bila mai sibuk, tuan-tuan, duk sibuk tu ayat kita, saya sibuk. Nak baca Quran tak lepas, nak zikir tak boleh, tuan-tuan. Nak semayang lebih daripada beberapa waktu tak boleh. Duha nak semayang lebih dari 2 rakaat tak boleh. Kalau semayang nak balik sebab duk sibuk benda-benda lain, tuan-tuan. Nak duduk sat, nak berzikir pun tak boleh, nak berwirid tak boleh, duk sibuk benda lain, tuan-tuan. Sebelum sibuk itu datang, waktu lapang, tuan-tuan, selesaikan. Waktu lapang ni buat sebanyak mungkin. Bukan waktu lapang tengok handphone. Waktu lapang lah, tuan-tuan, baru nak tengok TikTok. Waktu lapang lah, tuan-tuan, baru nak buka apa movie nak tengok. Saya tak tahu, tuan-tuan, kita sempat tak sempat tengok movie? Sempat tak sempat pergi tengok gambar dengan depan buka TV? Bulan puasa ni ada kesempatan tak? Saya ingat saya, tuan-tuan, dulu masa zaman kita puasa kecil-kecil dulu, petang-petang semua orang buka TV tengok cerita apa? Ada orang tengok Jejak Rasul kan. Sebelum Jejak Rasul tu ada satu cerita nama Rumah Kedai. Tuan ingat tak? Rumah Kedai. Sempat petang-petang sebelum buka puasa sempat tengok gambar. Tuan-tuan, sekarang ni terang saya bang, tuan-tuan, saya nak pergi petik TV pun saya tak tahu. Tak sempat tengok TV, tak buka TV, tak sempat dah. Tak sempat tengok TV dah, tuan-tuan. Tak sempat dah nak tengok apa cerita hari ni, apa gambar apa duk main bersiri ke, tak tahu dah. Kerana Allah letakkan kita sebagai sibuk kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kalau sibuk tak sempat tengok TV, alhamdulillah. Sibuk untuk apa? Yang tu yang penting. Bukan sibuk untuk apa? Hang sibuk apa? Hang sibuk hang cari dunia sampai tak lupa akhirat ke? Ataupun hang sibuk untuk apa? Jika sibuk dengan urusan duniawi sampai hilang kita punya pedoman untuk mendapatkan ukhrawi, kita rugi.
Ni kesempatan dalam Ramadan ini tuan-tuan, kita lapang. Kenapa? Kita dah tak payah pergi kedai makan, duk cari makan, duk atok nanti hari. Dulu tuan-tuan ingat tak, sebelum bulan puasa, bangkit pagi, soalan pertama, hari ni nak makan apa tau? Soalan pertama, on the way nak pergi office tu, fikir aku nak makan apa hari ni, pagi ni. Ni on the way nak pergi ke seberang kat Kepala Batas ni, tak mana kedai yang sempoi sikit baru makan pagi-pagi ni. Sat lagi tengah hari memang bertanya pula, ni tengah hari ni entah belakang tu kat kedai ada bendang belah belakang ni, sempoi betul dia dengan ikan apa, ikan keli dia lah, ikan apa lah, ikan apa mau dah. Oh best. Atong pula. Petang nak balik saya lagi member tu kata ada kedai mi udang satu. Allah memang sur. Sur betul. Dan ni perkataan sur tuan-tuan. Jadi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tak lama lagi. Orang Pulau Pinang memang hebat. Dulu sur ni orang Pinang ya. Lah ni tuan-tuan orang Johor pun sedap lah sur, dia pun sur. Orang Johor, orang KL pun oh mantap lah sur, dia ni pun sur. Lalu sur ni orang Penang ya, belah Tanjung ada sebut sur. Dua lah, sur dan ser. Orang Penang sebut dua tu ya. Sur satu, ser satu. Sedap kalau sur, kalau ser tak sedap, tak best. Tu ser. Ser tuan-tuan jangan ajak siapa-siapa pun tahu. Cukup sur bagi ambil kat depa. Ser jangan abang. Sebab ser ni adalah hak milik mutlak, hak cipta terpelihara orang Penang, orang Tanjung ah. Apa pergi cerita ke orang daripada pakai ser pula, habis orang Penang tak ada bahasa nak bagi ah. Tuan-tuan. Baik. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik. Kaya kamu sebelum kamu jadi miskin. Kaya kamu waktu ada duit dalam poket, keluarkan sebanyak mungkin. Tambah-tambah Ramadan Al-Mubarak, pastikan tuan-tuan orang memenuhkan tabung-tabung kat belakang. Tak penuh tabung kat belakang, penuhkan akaun masjid. Masjid dah tukang kapek tu. Habis dah ni buka. Tutup dah. Luar tutup dah nampak. Nampak tuan-tuan, orang masjid, orang Rong Garden punya kaya tuan-tuan, tutup terus akaun, tutup terus, orang dah bagi banyak dah, alhamdulillah. Nah, sebelum raya kot, on the way, alhamdulillah. Ada tuan-tuan raya pakai kapek baru lah. Tuan-tuan, ni pun infak orang ramai. Mana ada tuan-tuan, rumah Allah Ta'ala ni semua orang ramai punya duit kan? Semua orang ramai punya duit. Tuan ingat orang Islam miskin lah. Apa silap banyak orang Islam tak miskin tau. Kita duk kata tahap kemiskinan rakyat-rakyat Malaysia, Pulau Pinang, terutamanya orang-orang Islam, orang-orang Melayu ni miskin. Miskin apa? Masjid kaya. Mana ada miskin bankrupt? Pernah dengar masjid bankrupt? Masjid tidak dapat membayar elektrik, ada? Tak ada. Lagi buat keluar, lagi dia bagi. Lagi buat, lagi dia mai. Tak percaya buat. Masjid tuan-tuan nak buat lah. Lagi tuan-tuan bagi selesa ke orang, lagi dia bagi. Simpan duit bukan boleh bagi ketui. Jangan buat ketui, tahu buat ketui. Orang Penang panggil buat ketui ya. Simpan timbun tinggi. Tunjuk dia, RM100,000 kami duk ada. Allah, RM100,000 duk ada bukan duit hang, duit orang. Tuan-tuan bubuh duit dalam tabung untuk apa? Untuk apa? Untuk infak bagi berjalan tuan-tuan punya duit. Kalau rasa nak simpan duit, boleh tabung haji. Boleh SB apa sendiri tak boleh simpan. Tapi pengurusan keuangan kena ada dia punya buffer duit kena ada. Buffer duit maksudnya apa? Anything happen, tuan-tuan ada duit untuk tuan-tuan uruskan. Dia kena ada contingency. Bukan nak ajak tuan-tuan, tapi nak abang tuan-tuan lah. Kerana pengurusan kita kena ada. Tuan tengok tempat tu selesa, toilet pun dah elok, itu dah elok, maknanya sedang berjalannya progres menggunakan infak orang ramai. Kalau lagu tu punya masjid tuan-tuan, tuan bubuh lagi banyak bagi kat dia. Suar lagi banyak kat dia. Sebab apa? Dia sedang menggunakan dan menguruskan duit tuan-tuan dengan mudah dan betul, kerana dia bagi selesa lebih banyak kepada kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, mana ada masjid miskin? Ada.
Penangnya masjid tak ada orang miskin lah. Kalau dia miskin dia bang, kami tak ada duit. Confirm tuan-tuan, orang lain mesti pi turun punya. Turun punya. Orang kaya Pulau Pinang kan sikit lah. Dalam masjid ni tuan, berapa ramai orang kaya? Tuan-tuan boleh dengar ah, masjid tak ada duit nak bayar elektrik. Penang tak ada ah. Belah-belah tempat lain tuan-tuan, belah negeri lain ada masjid TMB mai potong elektrik sebab tak ada duit nak bayar. Tak ada duit nak bayar tuan-tuan. Penang, orang Penang kita ni mungkin majoriti dalam pulau ni, tak ramai kita. Tapi kekuatan umat dia kuat. Tuan-tuan habang aja kami ni dok apalah karen bulan ni tak payah nak lepas bayar. Tuan-tuan habang sikit lah. Sikit lah. Satgi akan ada seorang di mesej tuan-tuan, tuan bagi kat saya nombor akaun TMB tu dan jumlah bayaran berapa. Dalam hari itu juga selesai tuan-tuan punya bil elektrik. Pasal apa? Sebab telinga orang Islam tak boleh dengar, orang tak boleh dengar masjid ada masalah. Betul tak betul? Tuan-tuan sanggup dengar masjid yang kena potong ayat? Sanggup tak tuan-tuan? Tuan-tuan rasa seronok tak dengar masjid akan dipotong ayat kerana masjid tak ada duit nak bayar duit ayat? Apa tuan-tuan buat? Mesti ada. Jom kita 2-3 orang kot, dah share tengok, kita kongsi seorang sikit kot, dah buah habis lah seorang sikit, dah bagi lepas abang dekat dia ni, bagi dekat masjid ni, bagi lepas abang. Mana boleh ada nak potong ayat? Tak boleh, mesti orang bayar lah. Kenapa tuan-tuan? Telinga orang Islam, telinga yang sensitif mendengar permasalahan tentang masjid. Tuan-tuan, ni kekuatan kita. Sebab itu nak buat infak sebelum miskin, sebelum tak ada duit, sebelum tak ada apa-apa, buat infak. Banyak mana ustaz? Banyak yang kamu ada, itulah kekayaan kamu. Berapa? Saya ada RM5, RM3 saya bagi, boleh ke ustaz? RM2 untuk saya. Silakan, itu kekayaan kamu. Kerana kaya itu erti orang yang ada. Apa yang dia ada itulah kaya dia. Bukan maksudnya ada satu tahap jika kamu memiliki gaji 10,000 ke atas baru dikira orang kaya. Bukan. Di sisi agama bukan macam tu. Apa yang kamu ada itulah kekayaan kamu. Tuan-tuan, seterusnya yang terakhirnya, wa hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum kamu mati. Hidup kamu sebelum kamu mati. Masa duk ada ni ya, buatlah sebanyak mungkin. Apa yang nak buat. Jangan sekali tuan-tuan kita sia-siakan waktu-waktu hidup ni. Kerana hidup sekali, mati pun sekali. Tidak ada mati selepas mati, dan tidak ada mati selepas mati tak ada hidup. Hidup kita selepas hidup lain. Sebab itu tuan-tuan, orang yang dah mati dengan kerugian duniawi, dia tak capai dia punya KPI untuk akhirat dia, tuan-tuan, dia minta pada Allah, ya Allah, bagi aku balik sat saja. Aku nak pergi sujud sat je. Sujud sat je. Ada manusia, ya Allah, bagi aku balik sat je. Bagi aku sedekah sikit je. Kerana apa tuan-tuan? Kita mungkin tak tahu hari ni, kita mungkin dengar saja bahawa besarnya rahmat orang yang letakkan dahi di atas lantai untuk sujud kepada Allah. Tapi nilai besar itu yang diketahui secara zahirnya, hakikatnya, yang duduk dekat tempat kubur. Yang duduk dalam kubur tu, tapi kalau dia boleh bangkit, dia boleh cerita, nescaya tuan-tuan dia akan cerita, kata apa, hampa kalau boleh jangan keluar daripada masjid, sujudlah kepada Allah. Kerana kami tahu nilai sujud kepada Allah itu besar mana kerahmatannya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga dengan hadis yang kita bacakan ini, bahayanya kita menangguh ketaatan. Kerana semua kelima-lima perkara ini akan berlaku kepada kita anytime, anywhere, di mana pun boleh jadi, bila-bila masa pun kita boleh kena. Maka tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu mohon keampunan kepada Allah, jangan tangguh lagi. Badiru bil a'mali salihat qabla an tushghalu wasillu dhil alladhi bainakum wa baina rabbakum bikathrati dzikrikum lahu. Segerakanlah mengerja amal-amal soleh sebelum kamu sibuk
dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir ingatan kepadanya. Wallahu a'lam. Moga-moga pada pagi ini mendapat manfaat. Kita dah pun beriktikaf. Moga-moga tuan-tuan iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saat lagi pukul 9 cikgu. Pukul 10 pagi kita ada kuliah duha pada 10 pagi ini. Kuliah duha saya juga pada hari ini tuan-tuan kita akan tadabbur suratul Fatihah. Nak mai dengar macam mana Fatihah itu maknanya, dan tuan-tuan boleh guna pakai Fatihah ini untuk khusyuk dalam solat, kerana kita punya bacaan itu akan diterjemahkan dan ditafsirkan apa makna-makna pada setiap harfan biharfin, huruf-huruf yang ada dalam suratul Fatihah ini. Dan tempoh sejam insya-Allah kita cuba selesaikan untuk tadabbur suratul Fatihah. Tuan-tuan atok program tuan-tuan, masjid lain tak atok tau. Kami pun tak atok program yang kuliah duha yang buat tadabbur ni cikgu. Sempoi punya program cikgu. Memang terbaik ya. Tuan-tuan buat lagu ni, buat bacaan lagu ni tuan-tuan, manfaat dia besar. Sejam kita duduk sambil iktikaf, sambil dengar majlis ilmu. Tadabbur suratul Fatihah. Insya-Allah lagi pukul 10 sampai pukul 11 pagi nah. 10 sampai pukul 11 pagi. Lepas 11 pagi insya-Allah makanan tengah hari disediakan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan cari pasal Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.